Demikianlah diberitahu oleh Mek-On kepada saya mengenai Ulung Bahar. Dari apa yang diceritakan oleh Mek-On itu, saya dapati dia bukanlah orang dukun yang mengamalkan cara perubatan tradisional. Kalau dukun, tentulah dia menggunakan ramuan seperti bunga-bunga bertih yang direndam, kemenyan dan sebagainya. Cara yang dilakukan oleh Ulung Bahar ketika mengubat orang besar samalah seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Tua Mahat, Aki Sahak dan Tok Haji. Berbeza dengan Pak Tua Mahat dan Aki Sahak, Tok Haji adalah guru seagama yang mempunyai madrasah sendiri. Sebab itulah saya berminat sangat untuk bertemu muka dengan Ulung Bahar ini. Saya datang ke rumah Mek-On di Gombak kira-kira jam 9 malam kerana mahu menetapkan hari bilakah dia akan balik ke kampungnya. Memang saya tertarik hati mahu mengenalinya. Ulung Bahar hanya menggunakan doa-doa tertentu sahaja dari ayat-ayat Al-Quran dan bukannya menggunakan jampi mantra. Dia juga tidak menggunakan ramuan seperti bertih, kemenyan, limau, bunga-bunga sebagaimana yang lazim digunakan oleh dukun-dukun. Inilah persamaan yang dapat saya lihat antara Ulung Bahar dengan Pak Tua Mahat dan Aki Sahak. Macam Ustaz buat apa lagi jumpa Ulung Bahar? Maafkan saya. Macam Ustaz, buat apa lagi nak jumpa Ulung Bahar? Kata Mek-On sebaik sahaja saya masuk ke rumahnya. Orang macam tu patut kita jumpa. Jelas saya lalu duduk. Orang tua banyak pengalaman, ujar saya tertawa. Saya agak orang macam Ustaz ni memang suka sangat Ulung Bahar nak jumpa. Isteri Mek-On pula menyampuk. Apalah sangat dengan saya ni? Saya serba salah bila dikatakan begitu. Sebenarnya saya baru setahun mengenali Mek-On dari seorang kawan. Kawan saya itu mengidap sakit lelah beberapa tahun. Mek-On telah membawakan dia berjumpa dengan Ulung Bahar. Katanya penyakit lelahnya itu sudah beransur pulih. Dari Mek-On pula lah saya mendengar cerita Ulung Bahar mengubat orang besar yang hilang tenaga kelakiannya itu. Tidak lama kemudian, Simah isteri si Mek-On pula meminta masuk ke bilik kerana dia merasa pening kepala. Maka tinggallah saya dengan Mek-On berbual-bual kosong. Pada mulanya saya tidak berniat untuk lama di rumah Mek-On. Namun bila Mek-On bercerita mengenai beberapa kisah di kampungnya yang melibatkan Ulung Bahar, saya jadi tertarik hati pula untuk mendengarnya. Kata Mek-On, satu waktu dulu kampungnya diganggu oleh lembaga hitam pada setiap malam. Lembaga hitam ini akan masuk ke dalam rumah dan mencabul wanita-wanita dengan sesuka hatinya. Kebanyakan wanita itu tidaklah diperkuasanya, hanya dibukakan pakaian wanita berkenaan, kemudian dia akan melarikan diri. Bagaimanapun ketua kampung dia enggan melaporkan kepada polis kerana orang-orang kampung mahu menangkapnya sendiri. Siapakah yang melakukannya? Seorang janda beranak terjerit-jerit apabila tiba-tiba satu lembaga hitam menjelma di hadapannya. Jeritannya hanya sekaligus sahaja, kerana selepas itu dia terus kebingungan akibat dipukau oleh lembaga berkenaan. Lembaga hitam itu telah membuka pakaian janda tadi hingga tidak tinggal sebenang pun. Sebelum lari meninggalkan wanita tersebut, dia memangkahkan kapur pada kemaluan janda itu. Satu malam sampai 5-6 orang diganggunya. Dia tidak peduli sama ada anak dara, janda ataupun isteri orang. Semua akan diganggunya. Setelah ditelanjangkan, dia akan memangkah kemaluan wanita tersebut dengan kapur. Apakah tujuannya tidak pula diketahui. Anehnya rumah-rumah yang berdekatan dengan rumah Ulung Bahar tidak pula diganggu. Apabila diberitahu pada Ulung Bahar, dia juga tidak dapat memberikan jawapan. Katanya sukar juga mahu memerangkap lembaga hitam itu kerana dia tidak tahu rumah mana yang akan diganggunya lagi. Kalau kita tahu rumah siapa yang nak diganggu, senanglah kita untuk perangkap dia, jelas Ulung Bahar. Apa tujuannya lembaga hitam ni, Ulung? Ketua kampung keheranan dengan suasana yang melanda kampung. Itulah ilmu sesat. Ilmu orang yang tak ingat kepada Allah. Beritahu Ulung Bahar selamba. Bagaimanapun tiap-tiap malam ketua kampung mengarahkan penduduk di kampung berkawal malam. Lembaga hitam itu pula bagaikan tahu di mana penduduk-penduduk itu berkawal. Dan dia akan datang mengganggu rumah orang yang jauh dari kawalan. Sebenarnya Ulung Bahar boleh memerangkap lembaga hitam berkenaan sekiranya mendapat kerjasama dari penduduk kampung tersebut. Namun sayang sekali, penduduk kampung sendiri tidak mahu bersatu apabila diajak berkumpul di surau. Ulung Bahar mengajak mereka untuk membacakan Yasin beramai-ramai supaya lembaga hitam itu tidak dapat lagi masuk mengganggu.
Tetapi sebahagian besar penduduk mahu menangkap lembaga hitam itu. Mereka mahu tahu siapakah orangnya yang berani melakukan perbuatan terkutuk itu. Disebabkan ulung bahar enggan menerima cadangan orang-orang kampung yang berdendam mahu menangkap lembaga hitam tersebut, maka mereka telah menemui seorang dukun yang bernama Pak Musiro. Pak Musiro mendakwa dialah yang menjadi guru kepada lembaga hitam yang mengganggu orang-orang kampung. Mengikut cerita Pak Musiro, seorang pemuda telah datang menemuinya untuk belajar ilmu gaib. Bila ditanya siapakah pemuda berkenaan, Pak Musiro tidak mahu menerangkannya. Nanti. Bila dapat tangkap, korang semua akan tahu, kata Pak Musiro. Pak Musiro ini dipercayai memiliki ilmu gaib. Pernah di zaman pemerintahan Jepun, dia mahu ditangkap oleh askar Jepun. Namun askar Jepun tidak menemuinya. Semasa darurat juga, gerila komunis mahu menangkapnya, namun tidak dapat dikesan di mana dia bersembunyi. Satu hari, seekor babi hutan telah masuk ke kampung menyerang beberapa orang penduduk. Apabila terserempak sahaja dengan Pak Musiro, babi hutan itu terus berpusing-pusing mencari Pak Musiro. Sempat pula Pak Musiro mengasah parahnya sebelum meletak kepala babi itu sampai tersungkur mati. Mungkin kerana mendengarkan cerita kehebatan Pak Musiro inilah pemuda berkenaan ingin sangat mempelajari ilmu gaib daripada orang tua ini. Ilmu gaib yang macam mana kau nak belajar? Tanya Pak Musiro. Ilmu gaib yang ada pada Pak Musiro, sahut pemuda berkenaan. Ilmu gaib ni ilmu jahat, beritahu Pak Musiro menjelaskan kepada pemuda itu. Tetapi kalau mahukan ilmu supaya tidak ditemui oleh musuh, engkau boleh amalkan dari surah Yasin. Dia menerangkan selanjutnya. Saya bukannya ada musuh, kata pemuda itu tersengih-sengih. Pak Musiro telah menerangkan satu cara yang paling sulit dilakukan dengan harapan pemuda tersebut tidak jadi meneruskan usahanya untuk menuntut ilmu gaib. Lagipun Pak Musiro bukanlah bersungguh-sungguh mengajarnya. Dia hanya menerangkan satu perkara yang dia sendiri tidak pernah melakukannya. Pendek kata, apa yang dicakapkan oleh Pak Musiro itu hanyalah rekaan semata-mata. Kata Pak Musiro, kalau kau berani kau cubalah. Cuba yang macam mana? Pemuda itu mendesak. Aku ingat lebih baik kau tak payah buatlah. Dia masih lagi mencari akal apakah cerita yang hendak direkanya. Saya sanggup buat apa pun Pak Musiro, tegas pemuda berkenaan. Akhirnya Pak Musiro mendapat satu akal. Dia percaya tentu pemuda itu tidak akan sanggup melakukannya. Memang kalau orang yang waras fikiran pun merasa tidak munasabah dengan apa yang disebutkan oleh Pak Musiro. Apabila ada orang mati, engkau ambil dia punya abu papan lahat yang diketam, dibakar dan diambil abunya. Lepas itu semasa mayat sedang dimandikan, kau masuk ke bawah rumah tempat mayat itu dimandikan dan taburkan abu papan itu di kepala. Ujar Pak Musiro tersengih-sengih kerana pemuda tadi percaya sangat-sangat dengan apa yang dicakapkannya. Lepas tu apa pula saya nak kena buat? Tanya pemuda berkenaan dengan yakin. Kalau ada apa-apa yang datang, kau curilah apa sahaja barangnya, kata Pak Musiro seterusnya. Lagi? Kalau ada sesiapa yang mengejar kau, carilah sungai dan cepat-cepat menyeberang, ujar Pak Musiro. Pemuda itu mengangguk lemah. Terasa padanya terlalu berat untuk melakukan hal seperti yang diterangkan oleh Pak Musiro. Namun dia tidak sedar bahawa Pak Musiro hanyalah berolok-olok sahaja untuk melemahkan semangat dia untuk meneruskan cita-cita mahu belajar ilmu gaib. Bagi Pak Musiro, orang yang akan mengejar sekiranya pemuda itu meneruskan cita-citanya mestilah keluarga si mati. Tentulah mereka marah apabila ada orang melakukan perbuatan demikian semasa si mati dimandikan. Sebab itulah dia sentiasa tersengih-sengih bila memberitahu demikian. Selepas itu Pak Musiro tidak tahu apa yang berlaku ke atas pemuda tadi. Apabila orang-orang kampung gempar dengan kejadian lembaga hitam mengganggu dan datang menemuinya, Pak Musiro mula teringatkan kepada pemuda yang pernah menemuinya untuk belajar ilmu gaib itu. Hanya orang yang melakukan ilmu halimunan saja yang boleh hilang dari pandangan orang ramai. Orang-orang kampung menjadi bingung kerana lembaga hitam itu boleh masuk ke dalam rumah mangsa mengikut lubang yang boleh ditembusi angin. Bagaimana rapat dikunci pun pintu dan tingkap, dia boleh masuk selagi ada lubang yang boleh ditembusi oleh angin.
Setelah berjanji untuk menangkap naga hitam tersebut, Pak Musiro pun bersiap-siap dengan ramuan dukunnya. Dia menyediakan 7 jenis bunga, 7 biji limau dan 7 geluk air yang diambil dari 7 batang sungai. Dia akan memanggil lembaga hitam itu untuk datang ke rumahnya dan akan menggunakan pasung bumi, iaitu ilmu kebatinan yang mengunci musuh tidak dapat mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Penduduk-penduduk kampung yang ditugaskan membantu Pak Musiro juga bersiap sedia di sekitar rumah Pak Musiro. Mereka akan menyerbu sebaik saja mendapat isyarat dari Pak Musiro. Kira-kira jam 9 malam, Pak Musiro memulakan tugasnya. Dia mencucukkan 7 batang lidi kepada setiap biji limau dan direndamkan ke dalam 7 gelok yang berisi air dari dan 7 jenis bunga. Kemudian Pak Musiro membakar kemenyan sambil mulutnya terkumat kami membaca mantra. Lama dia membaca mantranya, tiba-tiba dia hilang dari pandangan orang ramai. Selepas itu, mereka terdengar bunyi pergelutan di sekitar rumah itu. Meon yang ditugaskan oleh Pak Musiro membakar kemenyan apabila dia sudah hilang dari pandangan, terus membakar kemenyan yang siap dijampi oleh Pak Musiro. Orang ramai mahu membantu, tidak dapat membantu kerana masing-masing tidak nampak siapakah yang bergelut. Hanya barang-barang di dalam rumah itu sahaja yang bertunggang langgang seperti dirempuh. Mereka semua menjadi cemas juga kerana tidak tahu siapakah akan tewas di dalam pergelutan itu. Dalam masa mereka tidak ketahuan itu, tiba-tiba Pak Musiro terpelanting di hadapan mereka. Termengah-mengah Pak Musiro menahan kesakitan. Mulutnya kelihatan berdarah dengan seluruh badannya bercalar-balar. Pak Musiro terbaring di lantai dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Orang-orang kampung semakin cemas melihatkan Pak Musiro tidak sedarkan diri setelah dipercayai bergelut dengan lembaga hitam yang mengganggu penduduk kampung selama ini. 2 hari Pak Musiro tidak sedarkan diri. Nafasnya mengombak-ombak. Kuku kaki dan tangannya sudah menjadi lebam. Melihatkan keadaan Pak Musiro semakin tenat, Meon pun menyuruh isteri Pak Musiro memanggil ulung bahar. Orang-orang kampung selama ini tidaklah menganggap ulung bahar sebagai dukun, tetapi sebagai orang tua yang banyak pengalaman sahaja. Lagipun ulung bahar sendiri tidak suka dirinya dipanggil dukun seperti Pak Musiro. Jiran-jiran masih lagi ramai berkumpul di rumah Pak Musiro semasa ulung bahar datang. Ketua kampung juga ada sama menziarahi Pak Musiro. Mereka semua merasa terhutang budi kepada Pak Musiro yang sanggup menyambung nyawa untuk menyelamatkan penduduk kampung. Ulung bahar memegang kepala Pak Musiro. Kesan calar-balar di tubuhnya juga menjadi lebam. Musiro ni bernasib baik, keluh ulung bahar perlahan. Dia hampir je nak berjaya, tetapi tak ada orang nak bantu. Musuhnya pun dah hampir kalah, tetapi cepat mendapat bantuan. Katanya macam kesal. Kekesalan yang terpancar di mata ulung bahar ialah orang-orang kampung hanya berharap kepada Pak Musiro semata-mata. Mereka tidak tahu bagaimana harus membantu bila seseorang seperti Pak Musiro menentang gangguan syaitan. Kalau ada salah seorang darinya yang azan, sudah tentu Pak Musiro lebih mudah menjalankan tugasnya. Disebabkan tidak ada sokongan itulah Pak Musiro dapat ditewaskan. Minta aku air sejuk segelas. Ulung bahar menyuruh isteri Pak Musiro ambilkan air. Meon, ambillah wuduk. Perintahnya lalu berpaling kepada Meon. Tidak bertangguh, Meon pun terus mengambil wuduk. Azan, katanya lagi sambil mencapai gelas air yang diulurkan oleh isteri Pak Musiro. Korang semua jangan berhenti selagi aku tak suruh. Dia memberitahu Meon. Meon pun azan seperti yang disuruh oleh ulung bahar. Kira-kira 10 kali Meon azan barulah disuruh berhenti oleh ulung bahar. Ketika ini dia merenung ke dalam gelas air di hadapannya. Ulung bahar tersenyum sedikit bila merenung ke dalam gelas. Bodoh. Itu saja yang orang ramai dengar yang terkeluar dari mulut ulung bahar. Selepas itu mereka melihat mulut ulung bahar terkumat kami dengan mata terpejam rapat. Sebenarnya ulung bahar sudah pun ternampak jalib, iaitu Abang Meon sedang diubat oleh seorang lelaki tua berserban kuning. Jubahnya juga kuning seperti kain sami Buddha. Apabila mereka berdua nampak ulung bahar, mereka cuba melarikan diri. Ketika ini Pak Musiro sudah menunggu di muka pintu. Lalu mereka bertarik-tarikan. Sebelah tangan jalid ditarik oleh lelaki tua berserban kuning itu.
Manakala sebelah lagi ditarik oleh Pak Musiro. Kau ajar dia ni jadi jahat. Pekik Pak Musiro menendang dada lelaki tua berserban kuning itu. Bukankah kau yang suruh dia datang kepada aku? Lelaki tua itu mengejek. Aku tak suruh, sahut Pak Musiro marah. Jangan pula kau nak berdalih. Lelaki tua berserban kuning itu menampar muka Pak Musiro. Kau suruh dia datang belajar dengan aku. Sekarang kau nak berdalih pula, ujarnya masih memaut tangan Jalid. Sementara Jalid pula menjadi bingung tidak bertindak apa-apa walaupun tangannya dipegang oleh orang tua berserban kuning dengan Pak Musiro. Terkejut juga Pak Musiro bila dituduh demikian. Dia tidak pernah menyuruh Jalid menuntut dari sesiapa pun. Semua pertengkaran ini dilihat oleh Ulung Bahar. Tetapi yang menerima akibat dari pertentangan itu ialah Jalid dan Pak Musiro sendiri. Mereka berdua yang cedera, manakala lelaki tua berserban kuning tidak menanggung apa-apa kecederaan. Setiap tendangan kaki Pak Musiro yang menyinggahi dada lelaki itu semuanya menuju ke sasaran dada Jalid. Seolah-olah Jalid menjadi pelindung lelaki itu berkenaan apabila Pak Musiro membuat serangan. Jalid, cakapkan siapa yang suruh kau datang menemui aku? Soal orang tua berserban kuning itu. Pak Musiro, beritahu Jalid. Kau jangan nak berdusta, Jalid. Marah benar Pak Musiro bila Jalid menuduh dia beras demikian. Bukankah Pak Musiro menyuruh aku curi kulit papan yang diketam untuk papan lahat? Jalid cuba mengingatkan Pak Musiro. Lepas tu Pak Musiro suruh aku bakar. Pak Musiro suruh aku ambil abunya. Lepas tu suruh aku mandi di bawah air mandi mayat. Pak Musiro suruh aku taburkan abu kulit papan ke kepala aku. Jelas dia bergema memukul gegendang telinga Pak Musiro. Cukup! Cukup. Pekik Pak Musiro marah. Merah padam mukanya bila mengingatkan balik peristiwa ini. Dia menipu Jalid yang bersungguh-sungguh sangat mahu belajar ilmu gaib. Rupa-rupanya si Jalid ni betul-betul melakukan seperti yang disuruhnya. Padahal dia hanyalah mereka-reka sahaja supaya Jalid lemah semangat. Sebaik sahaja diberitahu oleh Pak Musiro betul-betul mencari ilmu gaib. Jalid tidak memikirkan sama ada Pak Musiro itu memperolokkan dia ataupun tidak. Dia sudah pun nekat untuk mencuba seperti apa yang dicakapkan oleh Pak Musiro. Ilmu yang dituntun mestilah atas keyakinan diri sendiri. Sama ada ajaran guru itu betul atau salah tidak boleh difikirkan. Inilah pendirian Jalid apabila menerima peraturan yang disuruh oleh Pak Musiro kalau mahukan ilmu menghilangkan diri. Kebetulan tidak lama kemudian ada orang yang meninggal dunia di kampung itu. Jalid terus menziarahi si mati dengan nekat akan melakukan seperti yang dikatakan oleh Pak Musiro. Semasa orang mengetam papan untuk dibuat papan lahat, Jalid terus mengumpulkannya dan membawa ke lubang sampah. Pada penglihatan orang ramai, Jalid ini sangatlah rajin membantu dengan membuangkan sampah tersebut. Di situ dia membakar sampah papan yang diketam tadi. Abunya dibungkus dengan sapu tangan. Dia menunggu sehingga mayat dimandikan di atas rumah kira-kira jam 12 tengah hari. Orang ramai yang tidak menyedari bahawa dia sudah pun mencangkung di bawah rumah bersetentangan dengan mayat hendak dimandikan. Sebaik sahaja derau air yang mula dari mayat itu jatuh ke bawah rumah, teruslah menimpa kepala Jalid yang sudah ditaburkan dengan abu sampah papan yang telah diketam. Belum pun selesai mayat itu dimandikan, Jalid nampak lelaki tua datang bertongkat ikut sama mandi bersamanya. Lelaki itu tidak bercakap sepatah pun. Sebelum masuk rumah mandi bersama dengan Jalid, dia meletakkan serban kuningnya pada gelegar rumah, manakala tongkatnya tetap dipegang di tangan. Jalid memerhatikan apakah barang yang harus dilarikan dari orang tua itu. Kalau mahu dilarikan tongkat, orang tua itu masih menggenggam tongkatnya erat-erat. Akhirnya terlintas di kepalanya untuk melarikan serban yang tersangkut pada gelegar rumah. Itu sahajalah barang yang ada pada orang tua itu yang tidak dipakainya. Setelah melihat orang tua itu asyik mandi di bawah air mandian mayat tadi, Jalid pun meluru mencapai serban kuning yang tersangkut di gelegar. Serentak dengan itu dia mendengar orang tua itu menjerit memanggil dia dan mengejarnya dari belakang. Jalid pun lari sekuat hati menuju ke arah sungai. Dia sempat menyeberang sungai. Orang tua yang mengejarnya dari belakang tadi tidak dapat menyeberang. Pulangkan serban aku, pinta orang tua tersebut. Tidak, sahut Jalid berbangga dengan kejayaannya melarikan serban orang tua yang sama-sama mandi air mayat tadi. Sekarang serban ini kepunyaan aku.
Kalau kau mau, marilah menyeberang ke sungai sini. Dia mengejek-ngejek. Memang aku nak beri kau. Orang tua itu tersenyum. Memang aku tahu kau berhajat sangat hendakkan ilmu gaib. Kau boleh memakai serban itu, tetapi ada syaratnya. Beritahu orang tua itu. Apa syaratnya? Senang sahaja. Kalau aku tak ikut syarat, aku akan ambil semula serban. Aku tak percaya. Jalid cuma mengelak dari syarat yang hendak dikenakan oleh orang tua tersebut. Orang tua itu menuding jari ke arah Jalid. Dengan tiba-tiba saja serban kepunyaannya melayang dari tangan Jalid terus masuk berlingkar ke hujung tongkat. Jalid terlopong dengan tindakan orang tua berkenaan. Ternyata dia tidak dapat melawannya. Jalid tidak mempunyai apa-apa kelebihan bagi mempertahankan diri dari tindakan orang tua itu tadi. Dia hanya melakukan seperti apa yang disuruh oleh Pak Musiro dengan tidak bertanyakan lebih lanjut. Bagaimana kalau dia tidak boleh berlawan dengan dugaan? Sekarang ni kau percaya ataupun tidak? Tanya orang tua itu ketawa berdekah-dekah mengejek Jalid. Pucat muka Jalid. Dia percaya dirinya tidak akan dapat lari ke mana lagi. Kalau serban di tangannya lagi kan mudah dirampas kembali orang tua itu. Tentulah dia juga tidak akan dapat melarikan diri. Baik-baik, aku percaya. Sahut Jalid lemah. Sekarang cakaplah apa syaratnya. Tanya Jalid mengharapkan pertolongan dari orang tua tersebut. Engkau mesti mencabul 44 orang perempuan. Ujar orang tua itu memberikan syaratnya. Tetapi ingat, kau tidak boleh menodai seorang pun. Katanya memberi amaran. Lama Jalid berfikir sama ada mahu menerima syarat tersebut ataupun tidak. Alang kepalang dia sudah pun hampir mencapai maksudnya. Cuma syarat itu sahaja yang mesti dilakukan. Ingat, 44 orang perempuan dalam masa 2 minggu. Tegas orang tua itu lagi. Baiklah, aku sanggup. Jalid memberi pengakuan. Kau mesti tandakan sebagai bukti kau telah mencabulnya. Katanya lagi. Baiklah, sahut Jalid tegas. Serban kuning itu pun dipulangkan semula kepadanya. Apabila dipakai di kepala Jalid, merasakan dirinya boleh berlari kencang. Dia boleh melompat melepasi sungai. Alangkah gembiranya kerana dapat memenuhi maksudnya. Kalau kau tak berjaya mencabul 44 orang perempuan, serban itu akan aku ambil semula. Beritahu orang tua itu menghilangkan diri dari pandangannya. Untuk memenuhi tuntutan itulah Jalid terpaksa melakukan perintah orang tua berjubah dan berserban kuning itu. Apabila dia balik ke rumah hari itu, dia telah bertemu dengan Meon yang sedang menggembala lembu masuk ke kandang. Jalid memanggil Meon, tetapi Meon berpusing-pusing mencari suara Jalid yang memanggilnya. Apabila serban itu ditanggalkan, barulah Meon melihat dia. Meon juga tidak nampak serban yang dipegang di tangannya. Sejak itulah kegemparan berlaku di kampung itu mengenai lambagi hitam mengganggu perempuan. Setiap malam sekurang-kurangnya 3 orang perempuan telah dicabul. Kemaluannya dipangkal dengan kapur. Kesemua mangsa mengakui bahawa mereka tidak dinoda oleh lembaga hitam tersebut. Hinggalah Jalid tidak dapat mengelak bila bertemu dengan Pak Musiro. Dia sudah berjaya mencabul hampir 30 orang perempuan bila nama diseru oleh Pak Musiro. Apabila dia mahu menyerah kalah kepada Pak Musiro, orang tua yang memberikan dia serban kuning itu datang menjelma. Orang tua itu memerintahkan dia supaya menentang Pak Musiro. Terpaksalah Jalid menentang Pak Musiro, tetapi setiap kali memberi tentangan, serangan Pak Musiro terlalulah keras. Dia tidak dapat bertahan dari serangan Pak Musiro. Mujurlah orang tua berjubah kuning itu datang menolongnya. Orang tua itu meresap ke dalam tubuhnya, lalu sama-sama menyerang Pak Musiro. Akhirnya Pak Musiro terpelanting tidak berdaya lagi untuk bangun menentang. Jalid juga mendapat cedera parah. Bagaimanapun cederanya dapat diubat oleh orang tua yang menolongnya. Hinggalah Ulun Bahar datang menjelma, barulah Pak Musiro kembali bertenaga untuk melepaskan dia dari genggaman orang tua tersebut. Kenapa kau lari? Jerkah Ulun Bahar bila melihat orang tua berserban kuning bergegas-gegas menarik Jalid, tetapi ditahan oleh Pak Musiro. Kau takut padaku ya? Kata Ulun Bahar menghentakkan tumitnya ke lantai rumah Jalid. Terpekik Jalid bila Ulun Bahar menekan tumitnya ke lantai. Orang tua berserban kuning itu tertawa berdekah-dekah bila Jalid terpekik. Kau takkan menang, Bahar.
Ejeknya menyakitkan hati Ulung Bahar. Pak Musiro juga masih memaut tangan Jalid. Dia tidak berdaya untuk melepaskan Jalid dari orang tua berkenaan. Kalaulah Pak Musiro dapat melepaskan tangan Jalid dari genggaman orang tua itu, tentulah mudah bagi mereka menyerang orang tua itu tadi. Syaitan yang menjelma sebagai orang tua itu berjaya menggunakan Jalid sebagai pelindungnya apabila diserang oleh manusia. Tetapi Ulung Bahar bukanlah semudah itu hendak ditentang oleh syaitan. Dia tidak putus asa apabila Jalid dijadikan pelindung. Ulung Bahar terus azan hingga menggegarkan kawasan rumah Jalid. Pak Musiro tetap berpaut kepada tangan Jalid walaupun gegaran bertambah kuat. "Musiro, kau kuatkan sikit kau tu." Pak Musiro mendengar Ulung Bahar membisikkan sesuatu ke telinganya. Pak Musiro mengangguk. Dia berzikir mengingatkan kudrat dan iradat Allah. Ketika ini dia merasa gegaran itu tidak menyusahkan dirinya. Pak Musiro terselamat dari gangguan gegaran apabila Ulung Bahar azan. Hanya orang tua itu saja yang terhumban ke kiri dan ke kanan, tidak dapat berjejak. Gegaran semakin kuat. "Nanti!" Orang tua itu merayu, meminta Ulung Bahar untuk berhenti azan. Tetapi tangannya tetap berpaut pada Jalid. "Kau lepaskan Jalid dulu," perintah Ulung Bahar. Dia tidak menghentikan azannya. Semakin galak Ulung Bahar azan berulang kali, semakin kuat pula gegaran di sekitar rumah Jalid. Orang tua itu terumbang-ambing macam bertih direndang dalam kuali, terlompat ke kiri dan ke kanan. "Tolong berhentikan. Aku tahu kau tak sama dengan Musiro. Aku kalah dengan kau. Tolonglah, tolong." Perintahnya memanjang. "Kau lepaskan Jalid dulu," tegas Ulung Bahar. Selagi dia tidak melepaskan Jalid, Ulung Bahar tidak akan berhenti daripada azan. Tidak tahan dengan gegaran yang semakin kuat, orang tua itu terpaksa melepaskan Jalid. Sebaik sahaja Jalid dilepaskan, Ulung Bahar menyuruh Pak Musiro lindungkan Jalid. Dia tahu Jalid tidak bersalah. Jalid hanya terpengaruh dengan ilmu sesat yang ditunjukkan oleh syaitan. "Aku tak bermusuh dengan kau," gerutu orang tua itu marah. "Aku bermusuh dengan Musiro. Biarkan saja Musiro melawan aku," ujarnya menyimpan dendam pada Pak Musiro. "Kalau kau tak mahu bermusuh dengan aku, biar aku yang bermusuh dengan kau," sindir Ulung Bahar. Jangan. Aku tak nak bermusuh dengan kau," sahut orang tua lemah. "Aku ni memang nak bermusuh dengan kau," jerkah Ulung Bahar. "Kenapa pula?" Dia sengaja mencari jalan mahu mengelakkan diri dari bertentang dengan Ulung Bahar. "Dan memang syaitan musuh aku," balas Ulung Bahar menampakkan kebenciannya. "Aku ni nak berlawan dengan Musiro," beritahu orang tua itu lagi. "Engkau perlu langkah mayat aku dahulu," Ulung Bahar terus mencabar. Orang tua itu berlegar-legar mahu menerkam ke arah Pak Musiro. Belum sempat dia menerkam, Pak Musiro menendang dadanya. Terpelanting orang tua itu akibat ditendang oleh Pak Musiro. Masa ini dia tidak dapat lagi menggunakan Jalid sebagai pelindung. Dia terpaksa menanggung sendiri kesakitan akibat tendangan kuat dari Pak Musiro. Marah benar bila dia ditendang oleh Pak Musiro. Cepat-cepat dia bangun untuk membalas semula. Dia menerkam namun sempat dielak dengan pantas oleh Pak Musiro. "Di depan bahan kau ni memang handal ya," orang tua itu marah. "Baca Fatihah Musiro," bisik Ulung Bahar. Pak Musiro membaca Fatihah 3 kali. Satu putaran angin kencang memutar orang tua tersebut dan seperti uri gasing berputar ligat. Jeritan orang tua itu bergaung di dalam putaran angin kencang itu. Lama dia berputar di dalam angin kencang. Orang tua itu pun tersungkur di hadapan Pak Musiro. "Sekarang ni aku nak tanya, kau nak lawan Musiro lagi tak?" kata Ulung Bahar mengejeknya. Orang tua itu tidak dapat bergerak lagi selepas diputar angin kencang tadi. Ternyata dia terlalu lemah untuk bangun semula. Selama ini dia tidak gentar kalau menentang Pak Musiro. Walaupun Pak Musiro itu seorang dukun yang terkenal, namun dia tahu mempermainkan Pak Musiro. Apabila kalah, dia akan berundur buat sementara waktu, kemudian akan datang semula untuk mengganggu. Tetapi dengan Ulung Bahar, dia tidak berpeluang mahu mengelak. Ke mana sahaja bersembunyi dapat diekori oleh Ulung Bahar. Sebab itulah sedapat-dapatnya dia mahu untuk mengelak untuk bertemu dengan Ulung Bahar. "Sekarang ni kau lawanlah Musiro," ulangi Ulung Bahar. "Engkau tolong dia, sebab itulah aku tak terlawan," rintihnya menyimpan dendam pada Pak Musiro. Aku tak tolong dia, engkau yang tak terlawankan dia," Ulung Bahar mengejeknya lagi. Orang tua itu pun bangun terhuyung hayang. Dia masih berdendam pada Pak Musiro.
Sebab saja dia mahu menerkam, ulun bahar membisikkan ke telinga Pak Musiro supaya membaca surah Al-Ikhlas. Pak Musiro membacanya 3 kali. Tiba-tiba, bukit bukau berterbangan menimpa ke arah orang tua itu. Jerit orang tua itu bergema menahan kesakitan. Pak Musiro melihat orang tua tersebut berhimpit di bawah bukit bukau yang berterbangan menimpanya. Apabila dia membuka mata, dilihatnya ulun bahar ada di sebelahnya. Malam itu juga, Pak Kadut, ayah Simeon, datang memanggil Pak Musiro kerana Jalid diserang sakit sesak nafas tiba-tiba. Alangkah terperanjatnya dia bila diberitahu Pak Musiro masih belum pulih dari sakit. Bagaimanapun, ulun bahar mendoakan segelas air dan menyuruh Pak Kadut untuk membawanya pulang. Air itu hendaklah diberi minum kepada Jalid dan disapukan ke dadanya. Itulah ceritanya, Ustaz, kata Meon mengingatkan semula kisah abangnya yang tersalah menuntut ilmu. Sebelum saya balik malam itu, saya telah berjanji tentang mahu menziarahi ulun bahar. Ketika saya mahu balik, saya terdengar si isteri Meon memekik dari dalam bilik. Bergegas-gegas, Meon masuk ke bilik bila mendengar isterinya memekik sebentar tadi. Sebentar kemudiannya dia keluar semula dalam keadaan cemas. "Jangan balik dulu, Ustaz," katanya rusuh. "Tolong tengok Kasimah ni dulu," ujarnya tidak ketahuan. Astaghfirullahalazim. Keluh saya mengikut Meon untuk mendapatkan isterinya di bilik.